إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wa imam yakhutub faqad laqaw." Rawahu Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Astagfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن استنى بسنته إلى يوم الميعاد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mulk yang mafhumnya dialah yakni Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mati dan hidup itu sebagai ujian kepada manusia dalam kalangan kita. Siapakah antara kita yang paling baik amalannya di dunia ini? Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang saya kasihi sekalian, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, dengan aktiviti yang syarat dengan berkat ini, di tempat yang berkat ini, mimbar menyeru diri saya sendiri dan sidang jemaat yang saya kasihi sekalian, marilah kita sama-sama pertingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara serta merta kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan kita melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Ingat dan yakinlah bahawa meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan suruhan Allah adalah dua ciri utama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat dan yakinlah, sesungguhnya mereka yang bertakwa saja yang aman di dunia, aman di alam barzakh, aman di padang mahsyar, dan aman ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang ayat suratul Mulk yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala menjelaskan, Allah Ta'ala menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita. Tiada siapapun antara kita yang minta dimatikan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kita sanggup berbelanja, sanggup berhutang dan berbagai lagi meminta pertolongan untuk dinyahkan penyakit dan berbagai-bagai lagi untuk disambungkan jangka hayat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini adalah sunnatullah Subhanahu wa taala, bahawa hidup lawannya mati, dan mati tidak terikat dengan siapakah kita, di manakah kita, apakah aktiviti kita, tua atau muda kita, sampai masa tetap dipanggil pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali antara kita yang tengah mengeluh, sidang jemaah sekalian, mengapa aku sengsara, mengapa jiwaku celaru, mengapa hatiku tidak tenteram dan tenang, dan kita kadang-kadang terpengah-pengah mencari apakah jawapan yang jelasnya. Soalan yang sama telah diutarakan oleh kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah yakni Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, ya Rasulullah, jiwaku tidak tenteram ya Rasulullah, aku tidak pernah tinggalkan solat, aku ingatkan Allah Subhanahu wa taala, mengapakah aku tidak tenteram wahai suami kesayanganku? Nabi dengan penuh tanggungjawab menjelaskan, wahai Aisyah, iksiri min zikril maut yari qalbuk, wahai Aisyah, isteri kesayanganku, perbanyak ingatkan mati, aku yakin Allah Ta'ala akan menceriakan hati sanubari kamu. Antara perkara yang Nabi harapkan dan galakkan kita banyak ingat adalah ingatkan kematian ini. Aksiru min dzikri hazihil lazat, wahai umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah pemutus segala nikmat yang palsu, nikmat yang pura-pura di dunia ini. Hazimul lazat, yang pemotong segala lazat adalah al-maut, yakni mati. Sidang Jumaat sekalian,
kita yakin kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu hari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersediakah kita atau tidak? Tetap kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling beruntung, mereka diusung ke alam barzakh, diabadikan, dipusarakan, ditalqinkan, ditinggalkan keserangan di alam barzakh, di pusaranya dia pergi dengan penuh bekalannya. Orang yang paling aniaya dan rogi tertipu di dunia, boleh jadi gah namanya di dunia, tetapi diusung ke pusara yang penuh syarat dengan dosanya, perutnya penuh dengan dosanya, tangan-tangannya penuh dengan dosanya, pemikirannya penuh dengan lingkaran-lingkaran dosanya, diheret dan diusung dengan keserbutan 1001 dosanya. Dosa akan menghantunya dalam barzakh, na'udzubillah. Tersebut di dalam asar, al-amrad wal auja'u kulluha baridul maut. Kesemua jenis penyakit dan rasa tidak selesa dalam badan yang menyucuk badan kita adalah utusan maut. Iza hanal ajalu, bila mana datang ajal kita, ata malakul maut bi nafsi wa qal kam khabarun ba'da khabarin wa kam rasulun ba'da rasulin, ana ar-rasulu laysa ba'di rasul, ana al-khabaru laysa ba'dil khabar, ajib rabbaka ta'i'an aw mukraha. Setiap rasa sengai-sengai dalam badan, rasa kesabitan yang kita merasai dalam setiap juzuk badan kita adalah utusan-utusan maut yang mengingatkan kita untuk kita segala ingatkan bahawa kita akan kembali kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampai ajalnya, malakul maut akan sendiri datang menyapa kita. Kam khabarun ba'da khabarin, sudah terlalu banyak khabar kematian aku kirimkan sampai pada pengetahuan kamu. Kamu baca telefon kamu, ada berita kematiannya. Kamu buka televisyen, ada berita kematiannya. Kamu baca surat khabar dalam berbagai bahasanya, ada berita kematiannya. Kamu berjalan di sana sini, ada berita yang mati dan menyayat dan berbagai-bagai lagi. Kam khabarun ba'da khabarin, berbagai-bagai lapisan khabar aku telah kirimkan sampai kepada pengetahuan kamu. Wa kam rasulun ba'da rasulin, aku telah hantar juga utusan maut menyucuk setiap inci tubuh badan kamu untuk kamu insaf dan sedar bahawa kamu akan diusung ke alam barzakh. Apabila datang ajalnya, wa anar rasulu laisa ba'dir rasul, dan kamu kena insaf dan mengakulah bahawa kata malaikat maut, dengan kehadiran aku ini tidak akan ada lagi utusan selepas aku. Engkau akan kembali pada Allah, bersedia pun mati, tak bersedia pun mati. Wa iza qubida ruhuhu, apabila malaikat maut merentak keluar ruh daripada jasad kita, tasaraha man haulah, akan menangis meraunglah mereka-mereka yang dikeliling kelalang kita. Suami menangis teresak-esak meratapi kematian isteri kesayangannya. Isteri akan menangis meratapi pemergian insan yang digantung hayatnya. Ibu dan bapa akan menangis betapa sedihnya, hibanya, sayunya, hancurnya hati kerana anak kesayangan dimati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu dan zuriat tidak akan menahankan perasaan menangis meraung meratapi Tuhan mereka dimati Allah, ibu dan ayah mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lumrah manusia, tuan-tuan. Malaikat tanya mereka, alama tasrahun, wahai kamu yang sedang menangis teresak-enak yang meraung ini, atas tajuk apakah kamu menangis? Fawallahi ma zalamtu lahu ajala, demi Allah kata malaikat, satu detik pun aku tidak menzalimi ajalnya. Hari ini aku diarah oleh Allah untuk menyambut ajalnya, maka dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wala akaltu minhu rizqa, dan aku tidak memakan sedikit pun rezekinya. Rezekinya dimakan habis-habisan, bahkan Allah Ta'ala butakan mata hatinya sehingga gamak menjamah rezeki yang orang lain tanpa hak yang dijamahnya. Na'udzubillah. Wallahi kata malaikat maut, aku tidak menzalimi satu detik pun tentang ajalnya. Fal yubkil baki, wahai kamu yang sedang menangis,
teruskanlah tangisan kamu, teruskanlah ratapan kamu. Fa inna li audatun ba'da audatin hatta la yabqa minkum ahada. Dan kamu jangan lupa dan lengai dan lalai, akan aku datang lagi dan datang lagi ke rumah kamu ini, sehingga bila tuan-tuan, hatta la yabqa minkum ahada, sehingga tidak akan ada seorang pun akan ku tinggalkan dalam rumah tangga kamu. Wahai anak-anak Qaryah Masjid Aisyah sekalian, kita pejamkan mata, renungkan dalam jiran-jiran kita, betapa ramai mereka yang dipejamkan mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulunya rumah mereka besar, rumah mereka riuh rendah dengan tangisan tawa hidayah anak-anak kecilnya. Hari ini rumah menjadi usang, rumah menjadi sepi, rumah yang besar takut dihampirinya dengan berbagai-bagai andaian lagi. Rumah menjadi sunyi, bahkan seorang ibu dan ayah tinggal kesorangan tanpa penghiburnya. Kalau itu adalah nasib yang menimpa kita, yang menimpa mereka, dan nasib kita tidak jauh bezanya. Sidang jemaah sekalian, apakah bekalan kita tuan-tuan? Bekalan kita selepas kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, al-kayyisu man dana nafsahu wa alima bil lima ba'dal maut. Manusia paling cerdik dan pintar bukan manusia yang berjaya mengauk segala isi dunianya. Manusia yang cerdik dan pintar bukan manusia yang berjaya mempengaruhi insan di merata muka bumi ini, tetapi manusia yang pintar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah manusia yang menghitung dirinya, apakah bekalan telah kusediakan untuk selepas ku dipejamkan mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah sekalian, mengikut pegangan ahlu sunnah wal jamaah, kita kena yakin bahawa kubur, alam barzakh boleh jadi satu taman daripada taman-taman surga yang indah, dan boleh jadi juga satu lubang daripada lubang-lubang neraka yang amat menggerunkan. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita di dunia, selamatkan kita di alam barzakh ini. Dan sabda Nabi SAW, yu'tar rajulu fi qabri wa in utiya min qibali ra'sihi dafa'atu qiraatul Qur'an, wa in utiya min qibali yadayhi dafa'athu sadaqah, wa in utiya min qibali rijlaihi dafa'ahu masjuhu ilal masajid. Maksudnya lebih kurang akan didatangkan azab ketika manusia sebatang kara di alam barzakhnya. Kita berqiyam tangan dengan tangan kiri mengkiamkan tangan kanannya, tanpa nyawanya, tanpa kudratnya, terputus segala hubungan kita dengan makhluk yang masih hidup kecuali doa. Apabila azab Allah akan didatang melalui hujung kepala kita, akan didindingi, akan dihijab, akan ditolak oleh pahala baca Quran kita. Kita tanya tuan-tuan, siapakah kita dengan kalam Allah? Siapakah kita dengan Al-Quranul Karim? Kalau kita dimatikan sekarang, apakah kita mampu mengharapkan Al-Quran akan menentang azab Allah daripada menghimpit kita di alam barzakh? Na'udzubillah. Apabila azab datang belah kiri dan kanan rusuk kita, maka pahala sedekah jariahnya yang tangan kanan memberi, tangan kiri tidak ketahuinya, akan menentang azab Allah Subhanahu wa taala dengan azab si fulan, dengan menyiksa si fulan, kerana beliau adalah insan yang amat pemurah di muka bumi ini, yang sentiasa memberi derma pada anak-anak yatimnya, fuqara dan masakinnya, mereka yang berhajatnya. Dia adalah dermawan kata sedekah jariahnya. Apabila azab Allah akan datang belah hujung tapak kakinya, dafa'ahu masyihu ilal masajid, pahala dia menghayunkan kaki kanan dan kirinya ke masjid, akan mengatakan, ya Allah, jangan azab tuan tubuh ini, ya Allah, dia adalah hamba-Mu yang sering ke masjid-Mu, ya Allah, menunaikan salat ingat pada Kamu, ya Allah. Muslimin muslimat sekalian, berkemaskanlah persiapan kita, siapkan bekalan sebagai manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan mati menceriakan mata hati, ingatkan mati mencahayakan hati kita, ingatkan mati banyak-banyak menghiburkan kita di dunia ini dan akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tersebut dalam satu bait Arab, ta'ahhab lillazi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi, aradita an taquma rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bi ghairi zadin. Mafhumnya,
bersedialah kamu sekalian untuk satu pengembaraan, satu pengusungan wajib yang kamu tidak boleh elak lari daripadanya. Fa innal mauta miqatul ibadi, yakinlah maut, yakni mati, adalah titik pertemuan setiap manusia bernyawa di dunia ini. Aradita an takuna rafiqa qaumin, kamu masih berseronok gembira ke untuk diusung jasad kamu yang terkulai layu, diabadikan, dikebumikan di sisi mereka yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendahului kamu. Lahum zadun wa anta bighairi zadin, mereka telah diusung pergi dan diabadikan penuh dengan bekalan amalan mereka, tapi kamu pergi dengan tangan yang kosong, rugi di sini dan rugi di sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ansari wa man walah wa ba'd. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarimun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma a'tina al khaira aqsara mimma natlub wasrif anna kulla syarr. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana kullaha ya karim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafarta wala daynan illa qadaita wala aiban illa satarta wala dayiqan illa farratta wala miskinan illa agnaita wala dhalan illa hadaita wala aduwan illa aslahta wala mayyitan illa rahimtahu wa ghafarta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa a'antana ala qada'iha bimannika wa rahmatika ya karim. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin Tuanku Salihuddin Ibn al-Marhum Sultan al-Madlisya wa jamil usrati al-Malikiyah. Ibadallah, innallaha yamurukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.